Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan tentang penyelesaian masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Jadi standard pembelajaran yang kamu akan belajar hari ini iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Jadi perkara yang pertama yang perlu kamu harus tahu iaitu berkaitan tentang sin, cos dan tangent. Jadi ketiga-tiga ni cikgu dah bagi kamu cara untuk mengingat. Okey, kalau macam sin ni saya takut hantu, cos kalau saya hantu dan tangent tak takut sangat. Jadi ni sangat penting lah. Okey, bagaimana kita nak mengenal pasti kedudukan bagi satu theta itu ataupun sudut itu sekiranya soalan tu dia tanya cos theta, sin theta ataupun tan theta. Jadi yang seterusnya sukuan. Okey, kita ada sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, sukuan ni suka cikgu nak ingatkan kamu lah Pastinya untuk nak menentukan kedudukan bagi theta ni, okey, nak menentukan kedudukan bagi theta ini mestilah daripada kanan sampailah garis ini. Okey, maksudnya dia lawan arah jam. Okey, dia mesti daripada kanan sampai garis antara di sini yang warna merah ni. Okey. Begitu juga dengan setiap sukuan. Macam mana pun sudut theta itu mestilah berada pada yang paling dekat dengan paksi X ni yang dinamakan sebagai theta lah. Okey, kalau sukuan pertama ni theta ni sama dengan alpha. Okey. Jadi kalau sukuan ketiga ni daripada paksi X ni dia lawan arah jam sampailah garis yang berwarna merah ni. Okey, so yang bawah ni yang dekat dengan paksi X ini adalah alpha. Okey, daripada paksi X sebelah kanan sampailah garis yang warna merah ini dinamakan sebagai theta. Okey, begitu juga dengan sukuan 4. Okey. Jadi apa yang perlu kamu nak saya tekankan di sini adalah bagaimana kamu nak menentukan kedudukan bagi sesuatu theta dan juga alpha. Okey, so dalam pada masa yang sama ada satu term yang perlu kamu ingat iaitu semua sepi tanpa kamu. Okey, semua ni untuk sukuan pertama dan sepi untuk sukuan kedua iaitu sin yang positif. Sukuan ketiga iaitu tanpa ni adalah tangent yang positif. Dan yang terakhir sukuan keempat cos yang positif. Okey, so cikgu lukiskan ni. Ini sangat penting lah. Ini kita akan berpandukan anak panah ni. Okey, kedudukan dia mestilah daripada paksi X ni. Dia akan pusing ikut lawan arah jam sehinggalah bertemu dengan garis mana yang kita nak cari tu. Okey, so perhatikan betul-betul penerangan saya untuk soalan pertama ni. Alright. Dalam rajah di sebelah, QRS ialah garis lurus. Okey, tengok ni. QRS adalah satu garis lurus. Diberi QS sama dengan 8 cm. QS sama dengan 8 cm. Okey, ni 8 cm. Kalau kamu tengok ada dua tanda begini, bermaksudnya dia punya ukuran itu panjangnya adalah sama. Memandangkan Q dan S ni ukurannya 8 cm. Jadi dia membagi dua lah antara Q dengan QR dengan RS ni. Iaitu berapa? Agak-agak. Okey, 4 lah. Okey. Jadi dan dia bagi tahu lagi QR dengan RS ni adalah sama. QR dan RS ni adalah sama. Jadi ukuran mereka adalah sama. Jadi 8 ni bahagi 2 maka dapat 4. Okey. Tu saya dah tulis 4 nilainya. Baik, soalannya. Okey, sebelum saya pergi untuk mencari nilai bagi cos X dan juga tangent Y, saya dapatkan dulu ukuran bagi panjang PR. Okey, kamu tengok panjang PR ni, dia ada kaitan dengan ni. 3 dengan 4. Okey, kita panggil dia sebagai teorem Pythagoras. Okey, so apa itu teorem Pythagoras? Ni cikgu tunjuk. Okey, panjang PR ni adalah sisi yang paling panjang yang dinamakan sebagai hypotenuse. Okey, panjang PR ni adalah sisi yang paling panjang yang dinamakan sebagai hypotenuse. Biasanya untuk soalan begini dia akan jadi C sama dengan punca kuasa A kuasa 2
tambahkan dengan B kuasa 2. Punca kuasa. Okey, so 3 kuasa 2 tambahkan dengan 4 kuasa 2 sama dengan, okey, kamu akan dapat punca kuasa 25. Okey, dan punca kuasa 25 ini nilainya adalah 5. So ambil 5 ni kamu letak dekat ukuran PR ni, iaitu 5. Okey, kita kira siap-siap. Okey, jadi sekarang ni semua dah ada ukuran. Okey, baru kita masuk soalan dia. Okey, nak dapatkan cos X. Okey, kalau kamu tengok X ni berada di luar. Okey, dan kalau kamu tengok yang gelung warna biru ni adalah ukuran ataupun sudut theta dia. Okey, sudut theta ni daripada kanan ni dia pusing sampai ke bawah ni. Kalau kamu perasan, saya buat arrow. Okey, agak-agak kamu macam mana untuk pasi X dan pasi Y dia, kedudukan bentuk dia. Dia agak sengit sikit. Jadi, saya lukiskan untuk kamu dia macam ni. Jadi, ukuran tu daripada kanan ni sampailah ke yang garis warna pink merah ni, bawah ni. Okay, itulah dinamakan sebagai sudut theta. Jadi, mana alpha? Okay, kalau kamu tengok ni, ini berada dalam sekuan berapa ni? Ni sekuan pertama, sekuan kedua, sekuan ketiga dan juga sekuan yang keempat. Now, dalam kes ni, cos X yang berada dalam sekuan keempat, dia adalah positif. Okey. Jadi, theta di sini, maka dia punya alpha di ruang bawah ni. Okey, ni ruang dinamakan sebagai alpha. Jadi, apa maksud cos? Okey, kalau saya hantu. Okey, kalau saya hantu. Jadi, kalau saya hantu, maksudnya S itu sebelahan. Okey, iaitu 3. Okey, dan hypotenuse iaitu hantu, iaitu 5. Jadi jawapan dia 3/5. Dia tak suruh cari berapa nilai X, dia nak cos X. Jadi kamu hanya berikan 3/5. Dan nilai di sini, kenapa cikgu tulis dianya positif? Sebab kalau berdasarkan gambar rajah pasi X dan pasi Y yang sengit ni, okay, dia berada dalam kedudukan pada sukuan keempat, iaitu cos di sini. Okay, cos dalam kawasan ini adalah cos yang positif. Sebab tu dia kekal dengan tanda positif. Okey, so ini gambaran dia lah. Kalau ikutkan gambaran yang sebenar begini. Okey, disebabkan anak panah ni dia sengit sikit berdasarkan gelung ni. Jadi bentuknya jadi macam ni. Okey, so kena pasti kedudukan tersebut lah. Baru kamu boleh tahu nak buat macam mana. Okey, jadi jawapan dia adalah 3/5. Alright, okay, kita pergi soalan yang kedua. Okay, tangent Y. So, kalau sebut pasal tangent Y ni, semestilah berkaitan dengan Y. Okay, kalau kamu tengok Y ni, okay, sudut dia, kan saya kata kalau nak kira sudut theta itu, kalau nak dapatkan sudut theta itu, mestilah dia daripada kanan ke kiri, iaitu lawan arah jam. So, daripada sinilah. Daripada sini gerak sampailah sini. Okay, jadi kedudukan ini, kalau saya letakkan anak panah yang pasi X dan pasi Y itu, okay, dia akan jadi begini. Dan of course, ianya telah pun masuk dalam sukuan yang kedua. Betul tak? Ini sukuan yang kedua. So, manakah alpha dia? Alpha dia kat sini. Okay, so itulah alpha dia. Okay, dan yang di luar ni adalah theta. Okay, so sekarang ni dia nak tangent Y ataupun tan Y. Okay, berdasarkan dalam ni, kita ambil alpha ni sebagai sudut rujukan dia. Jadi kalau daripada sini, kalau tangent iaitu tak takut sangat. Okay, tak takut sangat maksudnya tentang dan sebelahan. Okay, baik. Y, kenapa tanda itu saya letakkan nilainya ada tanda negatif? Okay, sebab yang ni dalam sukuan kedua. Okay, tangent pada sukuan kedua nilainya adalah negatif. Sebab itulah jawapan dia di sini adalah negatif 3/4. Okay, mudah sahaja. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, so dalam rajah di sebelah HGF, mana HGF ni adalah satu garis lurus, diberi HG sama dengan GF. Okay, panjang dan ukurannya adalah sama dan panjang keseluruhan dia adalah 16. So, bahagi dua lah.
Okay. Jadi sini ada 8, yang ni pun akan jadi 8. Okay. Then dia kata cos X. So mana cos X ni X. Okay, macam mana kita nak kaitkan dengan cikgu cakap bahawa dia mesti dapatkan daripada kanan sampai ke garis yang menghubungkannya. Okay, macam mana bentuk yang terbaik untuk kita letakkan anak panah kita tu. Okay, baik, sebelum tu. Okay, ada ukuran yang belum kita kira kat sini, iaitu panjang GE. Okay, G ke E. So, ini kita dah ada 6 dan kita ada 8. So, sini adalah hypotenuse. Sisi yang paling panjang, cikgu cakap kamu kena 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, kamu akan dapat 100 dan nilai di sini adalah 10. So, tulis 10 siap-siap. Alright. So, sekarang saya nak letakkan dia punya pasi X dan pasi Y tu, iaitu dengan mencari nilai cos X. Okay, so ini keadaan dia. Okay, kamu tengok tu betul kalau dalam gambar ajar saya ini, dia sengit sikit. Yang ni adalah sukuan pertama. Ni sukuan kedua. Okay, tengok tu betul Ni sukuan yang ketiga. Dan ni sukuan yang keempat. Okay, sukuan pertama, kedua, tiga, keempat. So, daripada kanan sampailah garis yang menghubung. Dekat sini lah. Sampai sini je. Jadi, saya punya alfa berada di sini. Okay, ini alfa saya. Jadi, dalam pada masa yang sama, kita nampak ada sudut bertentangan antara alfa dengan sebelah kawasan sini. Okay, maka sudut yang bertentangan ni adalah sudutnya adalah sama lah. Okay, jadi nilainya adalah alfa juga di sini. So, sebab itulah kita ambil di sini juga adalah sudut rujukan bagi nak mendapatkan bagi cos X. Dan sebelum itu, kita melihat cos X ini, cos adalah kalau saya hantu. So, kalau saya hantu. So, 8 per dengan 10. Okey, 8 per dengan 10. Sebelahan per hypotenuse. Baik, kenapa ada tanda negatif? Semak elok-elok. Okey, sebab dia berada dalam kawasan cos yang sukuan kedua. Ni sukuan kedua ni. Okey, sukuan kedua ni alfa dia. Memandangkan dia sudut bertentangan. Kita boleh pakailah nilai-nilai di sini untuk mendapatkan sudut ni. Okey, jadi sekarang ni cos yang berada dalam sukuan kedua adalah negatif. Okey, dan saya perkecilkan ataupun saya permudahkan, dia akan dapat negatif 4 per 5. Okey, so yang paling penting sekarang ni, awak kena kenal pasti kedudukan theta dan juga alfa. Dan selalu kena ingat bahawa sudut theta itu mestilah dari satu garisan dari sebelah kanan sampailah menghubungkan antara garis yang ke alfa ni. Okey, baik. Kita pergi contoh untuk mendapatkan sin X. Alright, so kalau sin X, so benda yang samalah. Okay, dia masih lagi dalam sukuan yang kedua dan kita tahu dalam sukuan kedua ni, dalam sukuan kedua ni, sin itu adalah positif. Okay, so kalau sin saya takut hantu, tentangan dan hypotenuse. So 6 per 10 lah. Okay, why positif? Because sin dalam sukuan kedua nilainya adalah positif. Okey, rujuk alfa di sini tadi. Okey. So, ni contoh yang kedua lah. Baik. So, saya permudahkan. Jawapan dia adalah 3 per 5. Alright. Next. Baik. Dalam ajar di sebelah, QRS ialah satu garis lurus, iaitu yang QR sama dengan 8 cm, QKR 8 cm dan tangent X 12 per 5. Tangent X 12 per 5. So, kalau kamu tengok, tangent ni, tangent yang ada di sini, nilainya adalah positif. So, macam mana kita nak letak anak panah paksi X dan paksi Y tu? Okay. So, dia mestilah daripada sini sampai ke sini. Okay. Dan mestilah saya akan lukis paksi X dia macam di arah macam ni lah. Macam ni. Kamu letak paksi X macam tu. Okay. Dia macam ni. Okay. Macam tu. Okay. Sebab apa kita nak dapatkan daripada bawah ni sampai garis sini. Okay. Baik, saya padam dulu. Alright. So, sekarang nak dapatkan cos X. Okay. So, ini garisan dia. Okay. Kalau kamu tengok tadi.
Dan dia ni adalah ni adalah sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, kamu kena tengok ni terbalik lah. Baru kita boleh, kalau kamu buku senang sikit kita boleh pusing-pusing, tapi kalau slide ni depan mata kita ni susah sikit lah. Jadi kamu kena tengok betul-betul kedudukan untuk daripada paksi X sampai ke garisan ni. Ini. So ni sukuan pertama ni, kalau kata sini theta, maka sini juga adalah alpha. Okey, jadi sebelum tu, okey, ni nilainya alpha tadi. Panjang QS ialah 12 cm. So Q ke S ni 12 cm. Sini dah ada 8. So berapa baki kat sini? Okey, dah tentulah 4. Okey, so kamu tolaklah 12 tolak dengan 8, kamu akan dapat 4 cm dekat situ. Okey, saya padam dulu, agak keliru sini nanti tak nampak. Okey. Baik, so ni alpha ni adalah kita punya sudut rujukan kita lah. Okey, dan dia minta cos X. Betul? Baik, sebelum tu saya ada tunjukkan ni PS ni dari P ke S. So ini adalah hypotenuse, sisi yang paling panjang. Jadi 5 kuasa 2, okay, kamu tambahkan dengan 8 tambah 4 dan 4 kuasa 2 lah. So kamu dapat 13. So tulis sini 13. Okey. So oleh yang demikian, kalau kita nak cos X adalah kalau saya hantu. So sebelahan dan hypotenuse. Sebelahan dan hypotenuse. Okey. So iaitu 5/13. Okey. Baik, kenapa ianya positif? Cikgu cakap di ni dalam sukuan yang pertama. Okey. Jadi jawapan dia adalah 5/13. Okey, nampak ni dia nampak sengit. Jadi kamu kalau nampak kalau di atas buku ataupun kertas kita boleh pusing-pusing. Alright. Nanti biasakan dulu jawab untuk soalan-soalan macam ni. Baik, tangent Y. Kita tengok soalan dia. Okey, so nilai ni saya dah letak balik semula. Okey, semua ni dan tangent Y di sinilah. Baik. Kalau kamu tengok ni, macam mana kita nak katakan dia bergerak daripada kanan ke kiri? Okey, so saya buat dulu garisan macam ni dan macam ni. Okey, dah tentulah dia akan gerak dari sini ke sini. Okey, dan kalau kamu perasan, dia ni terbalik daripada asal yang sedia ada. Okey, maksudnya ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan ni sukuan keempat. Okey, dia terbalik. Okey. Jadi macam mana bentuknya? Baik, saya padam dulu. Agak keliru nanti. Saya padam dulu. Okey, saya dah lukiskan. Anak panah tu kamu tengok. Okey. Jadi ni sukuan dia terbalik ah. Okey, sebab apa? Dia nak daripada paksi X ni, okey, dia nak gerak sampai sini. Barulah kita katakan ini adalah theta. Okey, jadi dia terbalik. Okey, jadi alfanya berada di sini iaitu dalam sukuan yang kedua. Okey, so ni alfa. Okey, dalam sukuan yang kedua. Okey, saya padam dulu. Okey, alright. So, jadi kalau kamu tengok alfa ni, okey, dia nak tangent Y. Tangent Y adalah tentang per dengan sebelahan. Tentang dan sebelahan. So, tak perlulah cari untuk nilai hypotenuse ni. Okey, so tentangnya adalah 3 dan sebelahannya adalah 4. Okey, so kenapa ada tanda negatif? Cikgu cakap ianya berada dalam sukuan yang kedua. Okey, kalau kamu tengok ni, dia terbalik je. Dia terbalik daripada macam ni. Sebab kita nak dapatkan daripada paksi F ni sampai ke macam ni. Okey, sebab itulah kamu kena mahir mengetahui kedudukan sukuan 1, 2, 3 dan 4, kedudukan theta tu. Okey, tak apa. Pelan-pelan nak belajar. Okey, bukan boleh kita dapat belajar terus je boleh buat kan. Jadi kita ambil masa. Okey, kena pasti kedudukan tu dulu. Baik. Alright. So, sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm. So, ni panjang ni 15 cm. Seperti yang ditunjukkan rajah di sebelah. Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. So, ni titik P dia ke titik Q di sini.
Okey, daripada sini nak pergi ke Q ni. Okey, diberi bahawa cos theta sama dengan negatif 0.866. Okey, cos theta itu 0.866. Jadi kalau kamu tengok ni, dia dah lukis dah pasti X, pasti X dan pasti Y untuk kamu ni, siap-siap dah. Okey, kalau kamu tengok betul-betul ni, pasti X dan pasti Y ni theta. Of course lah, yang ni adalah sukuan yang kedua. Tengok betul-betul. Okey, ni sukuan kedua. Ni sukuan pertama. Ni sukuan yang ketiga. Dan ni sukuan yang keempat. Okey, dan apa yang saya nak lakukan di sini, saya dapatkan dulu sudut asas. Okey, sudut asas ni kita panggil sebagai theta. Sorry, sudut asas ni adalah alpha. Ingat lagi dalam satu topik sebelum ni, cikgu ajar macam ni, negatif ni merujuk kepada kedudukan. Ya, dia berada dalam sukuan kedua, maka cos itu adalah negatif. Alright, so sudut asas dia adalah 30 darjah. So sinilah 30 iaitu alpha. Okey, alpha ni nilainya adalah 30. Alright, saya tulis siap-siap. Okey, so apa yang dia nakkan kepada soalan ini? Okey, hitung sudut theta. Okey, sudut theta senang je. Kalau kamu lukis ni, saya lukis balik. Okey, saya lukis dia lebih kurang macam ni. Okey, kita dapat dah yang ni 30. Okey, theta-nya dekat sini. Okey, kalau untuk sukuan kedua, kita dah hafal dah 180. Okey, tolakkan dengan 30. Ingat lagi? So, 180 tolak dengan 30, jawapannya adalah 150. Siap. So, ni jawapan kita. Alright. Okey, so selesai untuk dapatkan nilai bagi theta. Dan kita diminta untuk dapatkan jarak dalam sentimeter di antara titik P dengan titik Q. Titik P dengan titik Q. So, jarak antara sini sampailah sini. Okey, dan kita tengok kalau yang ni, okey, panjangnya 15. So, sini juga panjangnya 15. Okey, sebab apa? Dia bergerak daripada P ke Q dengan tiada perubahan. Kan lengan yang sama ni, dia tidak ada berubah. Okey, ni 15, sini pun 15. Okey. Jadi kita tengok contohnya. Alright. So ini gambaran yang saya dah lukis dan bawah ni adalah sebuah segitiga yang saya keluarkan daripada atas ni. Sorry saya lengkapkan ni, saya letak macam ni lah ke bawah, saya terus tarik macam ni. Okay. So saya keluarkan jadi bentuk yang bawah ni, segitiga yang warna kuning ni. Alright. So ni 15 saya juga dah cakap tadi. Dan sini adalah ukuran bagi sini iaitu sama je 15. Okay. Dan katakan kedua-dua sisi yang tiada ukuran ni, cikgu letak B dengan A. Okey. Dan nilai alfa tadi adalah 30 darjah. Alright. Baik. So yang pertama, cikgu nak dapatkan nilai bagi B dulu. Okey. Nak dapatkan nilai bagi B. Kalau kamu tengok, P ke Q ni adalah satu ukuran hipotenus sisi yang paling panjang. Jadi sebab itulah cikgu cuba dapatkan ukuran kedua-dua ini dengan ukuran kedua-dua ini. Dengan ni. Supaya cikgu boleh guna teorem Pythagoras. Okey. Jadi cos 30 darjah sama dengan cos adalah sebelahan per hipotenus. Sebelahan dan hipotenus. So sebelahan dia B, hipotenusnya adalah 15. Jadi saya nak dapatkan nilai B ni, saya kena bawa 15 ni ke sebelah kiri. Daripada bahagi jadi darab. So, 15 cos 30, jawapannya adalah 12.99 bawah ni. So, nilai B bawah ni adalah 12.99. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan A pula? Okay. So, apa hubung kait yang kita boleh guna antara 15 dan juga A? Okay. So, daripada 30 ni, okay, daripada 30 ni, A kita panggil tentang. Manakala daripada 30 ni, 15 ni kita panggil sebagai hipotenus. Okay. Kita ada tentang, kita ada hipotenus. Nak guna apa? Okay. Saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. So that's why saya akan pakai sin. Saya takut hantu. Okay. Jadi sin sama dengan tentang per hipotenus. Tentang saya adalah A, hipotenus saya adalah 15. So ini kedudukan dia. Maka kalau saya nak nilai A tersebut, 15 sin 30. Sebab 15 darabkan dengan sin 30. Sebab bawah ni dibahagi, pindah jadi darab. So 15 sin 30 bersamaan 7.5. Alright. Dan apa saya buat? Saya lukis balik.
Okay, saya keluarkan segitiga ni. Yang mana ni yang asal 15, yang ni yang kita dapat B, dan 7.5 ni adalah A, dan jumlah ukuran keseluruhan adalah 27.99. Okay, so jadi kita apply menggunakan teorem Pythagoras, iaitu sisi yang paling panjang ni kita namakan sebagai C lah biasanya, iaitu hypotenuse. Nak dapatkan sisi yang paling panjang hypotenuse ni, kedua-dua ni kenalah dikuasa 2 dan ditambahkan. Okey, 27.99 kuasa 2 tambah dengan 7.5 kuasa 2. Maka punca kuasa 2 jawapan ini, maka kamu akan dapat 28.98 cm. So, ukuran bagi jarak ataupun panjang dari P ke Q ni iaitu 28.98 cm. Alright, so itu sahaja hari ini. Okay, cikgu minta kamu salin nota cikgu ni. Okay, fahami betul-betul, dan selepas salin tengok balik video cikgu bagi ni dan cuba faham dan relatekan dengan satu topik sebelum ni. InsyaAllah kamu boleh jawab. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.